السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علانية القبول وتسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا اللهم فرج كربنا اللهم فرج كربنا كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. ما بعد. Alhamdulillah, yang hormati barisan pimpinan Masjid Bandar Universiti, pegawai-pegawai bertugas yang dimuliakan para alim ulama serta sidang muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Pertamanya dan selamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya maka kita dapat hidup pada saat dan ketika ini, lalu dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mengerjakan solat fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian telah dipilih lagi pada kalangan kita untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu yang padanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan pahala amalan kita untuk mudahkan kita masuk ke syurganya insya-Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita sambung kembali perbincangan kita, perkongsian kita dalam satu kitab yang dipanggil Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi rahimallahu taala, satu kitab yang bicarakan tentang peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, insan kamil, insan yang menjadi contoh ikutan pada kita, yang mana Imam Tirmizi rahimallahu taala meletakkan 56 bab dalam kitab ini yang mengandungi lebih kurang 400 lebih hadis, yang mana akhir bab sekali Imam Tirmizi meletakkan bab bermimpi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara cita-cita kita insya-Allah, dan mudah-mudahan cita-cita kita tersampai di akhirat kelak nanti kita akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Bila mana kita menghayati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melambangkan sebahagian cinta kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahmatullah, kita masih berada pada bab yang ke-7, bab majafi kuhli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab berkenaan dengan celak Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berada pada dua hadis yang terakhir dalam bab ini. Qala al-muallif rahimahullah taala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Bishr bin Mufaddal an Abdullah bin Utsman bin Khusaim an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khayra akhalikum bil ithmid ya'julul basar wa yanbitu asy-sya'r. Sesungguhnya yang terbaik di kalangan kamu adalah memakai celak daripada ismid. Ismid kita dah sebut, antara celak yang terbaik sekali adalah celak ismid. Banyak celak di luar pasaran sana, tapi yang terbaik adalah celak ismid yang mana disyorkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah dalam hadis ini menyebutkan apa? Yajlul basar, mengelokkan penglihatan. Kita dah sebutkan di awal-awal bab perbincangan kita sebelum ini bahawa bila memakai celak ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan celak ini pada matanya di waktu bila? Waktu malam sebelum tidur. Lalu dalam perbahasan kita telah sebutkan boleh atau tidak kita nak pakai celak ni waktu lain selain waktu tidur. Boleh tak tidak?
Boleh kan? Boleh. Tapi yang terbaik ni adalah ketika sebelum tidur. Yang sunnahnya yang terbaik adalah ikut Nabi sebelum tidur. Tapi nak waktu lain boleh pakai tak? Boleh, tidak haram. Kerana tidak ada dalil Nabi yang mengatakan haram memakai celak sepanjang hari. Melainkan kalau Nabi berkata gitu, maka haram kita buat. Nah, tak ada dalil yang mengatakan haram kita pakai celak sepanjang hari. Melainkan dalil yang sarih lagi jelas menyatakan Nabi pakai ketika sebelum tidur. Dan macam mana keadaan Nabi pakai disebutkan dalam perbincangan kita sebelum ini. Nabi pakai dalam beberapa keadaan. Ada mengikut tafsir ulama mengatakan dalam hadis memang disebutkan bahawa Nabi SAW pakai 3 kali. 3 mana? 3 kali di mata kanan, 3 kali di mata kiri. Ada juga tafsir ulama mengatakan bahawa Nabi pakai itu macam mana? Sama ada 2 di sini, 1 di sini mencukupkan 3 bilangannya. Itu kaedah dia. Ala kulli hal, cukuplah bilangan tu 3. Jangan bergaduh. Yang bergaduh tu apa? Langsung tak buat sunnah Nabi. Tu yang payah. Kita buat sikit tak apa. Mudah-mudahan yang sikit ni menjadi tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yumbitu sya'ar, dan akan membatkan bulu mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Dalam hadis seterusnya, haddatsana Ibrahim al-Mustamir al-Basri qala haddatsana Abu Asim an Utsman bin Abdul Malik an Salim an Ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ismi fa innahu yajri al-basar wa yumbitu sya'ar. Hadis yang sama maksudnya, cuma saya nak menarik kepada tuan-tuan berkenaan dengan perawi-perawi yang berada dalam sanad rentaian hadis ini. Untuk utamanya antara yang disebutkan adalah Salim dan juga Abdul Malik. Yang mana Salim ini siapa tuan-tuan yang mati Allah? Bukan Ustaz Salim. Bukan Ustaz Salim kita bukan Ustaz Salim Darul Mubarak. Salim dalam perawatan perawi hadis ini adalah merupakan salah seorang daripada fuqaha Madinah yang 7. Fuqaha Madinah yang 7. Di Madinah ada 7 orang fuqaha yang mana mereka inilah yang dipanggil syura antara ulama-ulama yang ada ketika itu. 7 orang yang mana mereka inilah yang akan mengeluarkan fatwa-fatwa zaman tersebut. Antaranya Salim. Salim ni anak kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni anak siapa pula? Anak Sayyidina Umar. Bermaknanya Salim ni cucu kepada Sayyidina Umar. Itu dia salah seorang fuqaha yang 7. Dalam fuqaha yang 7 ni juga ada juga keturunan yang bersama juga padanya adalah keturunan daripada Sayyidina Abu Bakar. Antaranya Qasim, iaitu keturunan cucu kepada Ibnu Abu Bakar, cucu kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan ada beberapa nama lagi yang kalau kita sebutkan tuan-tuan pun pernah dengar, antaranya Sa'id bin Musayyib ataupun Sa'id bin Musayyib, merupakan salah seorang daripada fuqaha Madinah. Baik, kita masuk ke bab yang baru, bab ma ja fi libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab berkenaan dengan pakaian Nabi. Pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Tirmizi meletakkan bab pakaian. Awal tadi sebelum ni kita bincang ada bab syaib ni, uban. Mula-mula Imam Tirmizi letak bab uban. Lepas bab uban Nabi letak, Imam Tirmizi letak bab merapikan rambut. Dah uban, lepas tu merapikan rambut, lepas tu letak pula bab celak. Kemudian Imam Tirmizi susun lagi bab dengan bab letak babnya pakaian. Kenapa disusun begitu? Sebab inilah antara perhiasan manusia. Manusia memerlukan rambut sebagai perhiasan. Kalau tidak, masakan zaman sekarang banyaknya kedai barber shop. Betul? Tuan-tuan rimah tak kalau rambut panjang? Rimah, betul tak? Jadi sebab itu kenapa perhiasan rambut ni, kalau perempuan pula iklan dia apa? Rambut ni mahkota perempuan, betul? Itu mahkota, kalau kita tahta lah. Kalau lelaki tahta lah. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok kenapa pentingnya perhiasan-perhiasan ni, sebab nak bagi petunjuk pada kita. Nabi pun berhias. Jadi kalaulah kita hidup dalam keadaan yang selekeh, ikut sunnah Nabi atau tidak? Nabi tidak hidup selekeh. Nabi tidak hidup selekeh. Nabi, kehebatan Nabi, apa yang ada pakaian pada dia, dia pakai. Apa yang ada makanan pada dia, dia makan. Apa yang ada pada dia minum, dia minum. Itu kehebatan Nabi. Nabi tak pernah meminta pada manusia lain. Kerana apa? Dia tahu ini semua Allah Subhanahu Wa Taala yang telah tentukan dalam kehidupan baginda. Buat apa dia nak minta lagi? Allah dah bagi segala-galanya pada dia. Ini yang kita kena perlu ikut.
Baik, dalam bab pakaian ini Imam Tirmizi meletakkan pakaian, maka bila kita sebut tentang pakaian, dia amat berkait rapat dengan sitrul aurah, yang ini menutup aurat. Bila mana kita meletakkan sitrul aurah, meletakkan bab aurat, maka ia amat berkait rapat dengan hukum mukallaf terhadap pakaian. Hukum mukallaf kita ditaklifkan terhadap kita sebagai seorang Islam, maka tertakluk pada kita 5 perkara yang ini, hukum-hukum 5 yang kita biasa dengar tu. Wajib, makruh, haram, sunat dan segala itu, itulah hukum-hukum terhadap mukallaf. Yang mana kita sebut dah awal dulu perbincangan kita dalam kuliah fiqh ke apa ke, benda ni biasa dah. Mukallaf ni apa dia? Orang Islam, betul? Orang yang balighun aqilun. Yang pertama mesti dia baligh. Tak baligh tak boleh, dia tak diwajibkan untuk dia melakukan ibadah yang fardu, umpamanya solat. Kan? Dia boleh buat solat tapi ibadahnya tidak dikira sebagai wajib atas dia sebab dia tak sampai umur. Kemudian aqilun, berakal. Kalau orang gila, boleh tak dia berpuasa? Dia boleh puasa, cuma puasa dia tidak dikira lah sebab dia tak cukup syarat. Dan yang terakhir sebutkan pasal mukallaf, apa dia? Sampai seruan dakwah Islam padanya. Sampai seruan dakwah bermaksud kalau kita orang Islam sekalipun, tapi seruan untuk melakukan fardu-fardu dalam Islam tidak sampai pada kita, maka tak wajib kita lakukan. Umpamanya orang Islam yang duduk dalam pedalaman, contohnya pedalaman kampung orang asal umpamanya, nah, datang seorang ustaz, dia nak ngajar bab solat tapi meninggal, bab puasa tak sempat ajar, bab zakat tak sempat ajar, maka dia tak tahu rupanya puasa tu wajib, zakat tu wajib. Tiba-tiba dia keluar bandar baru dia tahu, oh rupanya puasa tu wajib, zakat tu wajib. Barulah jatuh taklif pada dia, dipertanggungjawabkan atas dia. Itu kena tahu. Jadi kalau selagi mana dia tak tahu, selagi tak dipertanggungjawabkan, sebab tak sampai apa yang, walaupun Islam tapi dakwah kepada dia itu berkaitan dengan Islam tak sampai. Itu kena tahu dah. Baik, dalam bab pakaian kita wajib berpakaian sebab apa? Sebab kita nak tutup aurat. Kita haram bagi lelaki memakai sutera. Memakai sutera haram bagi lelaki walaupun sedikit. Itu kena faham. Kemudian kita sunat pula kalau dalam bab pakaian, kita pakai sunat bila pakaian ni, sunatnya bila nak pergi, contohnya sembahyang Jumaat, sunatnya pakai baju warna putih. Pakai baju warna putih. Hari raya, dua hari raya Islam kita disunatkan pakai pakaian yang putih, dan juga ada yang sebahagian ulama mengatakan sunatnya kita pakai pakaian yang baru dan cantik. Itu nama sunat dalam bab pakaian. Baik. Hadis yang pertama. Baik, dalam bab ke-8 ni ada 3 hadis yang sama matannya, tapi kenapa nak tunjukkan Imam Tirmizi bawa hadis yang sama matan tapi lain jalur periwayatan, nak menunjukkan bahawa hadis, nanti kita akan tengok hadis yang pertama dan hadis kedua kurang kuat, maka Imam Tirmizi bawa hadis yang ketiga yang mana dalam sanad rantaian hadis tersebut adalah lebih sahih. Baik, hadis pertama dalam bab ini, haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن جباب عن عبد المؤمنين بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت. Ada nama Ummu Salamah. Ummu Salamah ni siapa? Ummu Salamah, isteri Nabi. Baik. Dalam ikut turutan Nabi SAW, Ummu Salamah isteri Nabi yang ke-6. Yang ke-6 Nabi nikahi. Yang mana yang pertama sekali adalah Khadijah. Yang kedua selalu duk kita maklum Aisyah lah, bukan Aisyah lah. Yang kedua adalah Saudah. Saudah. Yang ketiga barulah Aisyah. Wanita yang terakhir Nabi nikahi nama dia Maimunah. Maimunah. Yang mana Maimunah ini Nabi nikah dia masa ketika Umratul Qada, yang ini tahun ke apa Hijrah? Bukan 1442 Hijrah nah. Tahun ke-7 Hijrah. Kita tahu tahun ke-6 Hijrah adalah peristiwa Hudaybiyah. Maka Umratul Qada tahun ke-7 Hijrah. Jadi Nabi bernikah dengan perempuan yang terakhir sekali Nabi nikah adalah Sayyidatina Maimunah.
umum ketika itu berlakunya umratul qada. Baik, Ummu Salamah ini adalah kalangan daripada Ibnu Makhzum, kalangan daripada Ibnu Makhzum. Awalnya Ibnu Salamah ini dia adalah janda, dia janda. Nabi SAW bernikah dengan Ummu Salamah kemudian selepas tu. Antara cerita yang mana Ummu Salamah diriwayatkan mengatakan apa, dinukilkan bahawa Ummu Salamah ni dia tak awal-awal dia tak terima pinangan Nabi SAW. Ummu Salamah dia tak terima, dia bernikah dengan Nabi SAW ketika umur 30-an, 34 sebahagian ulama mengatakan bahawa 34 umur dia menikah dengan Nabi. Tapi awalnya dia tak nak, dia tolak pinangan Nabi. Apa dia bagi alasan pada Nabi SAW? Dia kata, wahai Nabi SAW, aku ni dah tua, umur 34 tuan-tuan. Dia kata, aku ni dah tua, aku tak cantik, anak aku pula ramai katanya. Kau sanggup nak bela anak-anak aku ni? Nabi kata, aku tak kisah, aku kahwin je lah, kau apa masalahnya kan. Maka menikahlah mereka Ummu Salamah tadi dengan Nabi SAW. Barulah dia tahu rupanya saja je Ummu Salamah tu tak nak kahwin dengan Nabi pasal apa? Risau status nanti akan menjadi Ummul Mukminin. Ummul Mukminin bila jadi status Ummul Mukminin ni pegangan tanggungjawab cukup besar. Cukup besar. Bila orang tanya pakar rujuk, pergi rujuk Ummul Mukminin. Isu muslimat, pergi rujuk Ummul Mukminin. Besar tanggungjawab dia tuan-tuan. Sebab itu kalau kita sebagai seorang muslim, janganlah kita meminta-minta jawatan. Ini antara satu contoh yang tunjukkan oleh Ummu Salamah. Dia tak nak jadi isteri Nabi bukan sebab apa, dia tahu dah mulianya jadi isteri Nabi, tapi dia risau dia punya ilmu dia, pegangan dia tak cukup kuat, takut-takut bagi fatwa yang salah. Itu hebatnya isteri Nabi SAW. Baik. Dalam hadis ni kata apa? Kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Sesungguhnya pakaian yang paling Nabi suka ataupun baju yang Nabi suka adalah al-qamis. Al-qamis ni kalau tuan-tuan tengok dalam terjemahan, sebahagian mengatakan kemeja. Sebahagian kitab mengatakan kemeja. Sebahagian kitab lagi ada yang kata baju yang ada bukaan leher. Kena jelas Al-qamis ni maksud dia macam mana? Maksud Nabi SAW, maksud qamis ini pakaian yang mana dia ada bukaan leher. Yang pertama mesti ada bukaan leher. Keduanya, dia tidak dikira sama ada berbutang ke tidak berbutang ke pun tetap dipanggil qamis. Ada sebahagian yang mengatakan qamis ni tak ada butang, dia kata. Tak ada butang. Sedangkan kata ulama hadis kata menjelaskan lagi bahawa qamis ni sebenarnya pakaian Nabi lah. Pakaian Nabi itu tak kisah ada butang ke tak ada butang, tetap yang pasti ada bukaan di leher. Jadi kemudian ulama mengatakan yang lebih tepat adalah pakaian yang panjangnya tu ada bukaan leher, tak kira ada butang ke tak ada butang, panjangnya tu lebih kurang mencecah kepada bawah parah bawah lutut. Umpama pakaian yang kita lihat pada hari ini adalah sahabat-sahabat kita mungkin daripada kumpulan ataupun rakan kita yang buat dakwah ni tabligh, kurta, nama dia kurta. Begitulah yang dikatakan qamis. Itu yang dikatakan qamis. Ada perbezaan pula antara pakaian dipanggil jubbah. Jubbah ini pakaian yang terbuka. Tuan-tuan tengok pakaian habib-habib umpama habaib. Kan ada satu jubah luar tu. Pakaian luar tu yang terbuka. Itulah dipanggil jubbah sebenarnya. Ni jubbah. Hak kita pakai ni, yang kita pakai ni, yang kita kata ni jubbah ni, inilah dipanggil qamis. Ni mengikut tafsiran katanya. Jadi jubbah ini pakaian yang panjang terbuka. Itu dipanggil jubbah. Baik. Kemudian ada orang pertikai jubbah ni sunnah atau tidak tuan-tuan? Jubbah ni sunnah ke atau tidak? Sebab ada yang pertikai Nabi itu pakai, itu adat dia, serban tu adat Nabi. Payahlah. Kalau kita pakai jubah tadi sebab nak ikut sunnah Nabi, dapatlah pahala sunnah. Kita pakai baju Melayu tuan-tuan, sunnah tak? Nabi tak pakai baju Melayu, bid'ah ustaz, sunnah. Nabi pakai baju tak? Pakai lah. Dah tu masalah. Jangan pertikai Nabi pakai serban tu adat orang sana. Payah. Yang tu payah tu payah. Baik.
Sama juga dalam bab berjambang berjanggut. Ada jenis yang kata itu zaman Nabi tu mana ada pisau cukur. Payah. Tuan-tuan, ada tak pisau cukur zaman Nabi? Saya tanya. Inilah tanda orang belajar hadis. Nabi pernah bercukur tak? Pernah lah. Masakan tidak pernah bercukur? Kalau kita belajar dalam hadis peristiwa haji terakhir Nabi SAW, siapa yang mencukur rambut Nabi? Siapa mencukur rambut Nabi? Bapa tiri kepada Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Talhah. Sayyidina Talhah ni bapa tiri kepada Sayyidina Anas bin Malik. Dialah yang mencukur rambut Nabi. Adalah maksud dia zaman Nabi ada pisau cukur. Dia tak belajar hadis, dia tak tahu. Lepas tu rambut Nabi macam mana? Rambut Nabi sebahagiannya dipegang oleh siapa? Anas bin Malik. Sebahagian lagi diserahkan kepada semua sahabat-sahabat. Itu Nabi arahkan. Sayyidina Anas suruh pegang separuh dan separuh lagi ni bagi pada sahabat-sahabat. Antaranya kita tengok apa? Antara sahabat yang pegang rambut Nabi, yang bawa setiap kali nak pergi perang siapa? Sayyidina Khalid Al-Walid. Setiap kali nak pergi perang dia mesti bawa, simpan dalam dia punya topi perang tu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat apa? Tabarruk, mengambil keberkatan kepada rambut Nabi. Jadi tuan-tuan kalau nak ambil keberkatan dalam perang, dalam perang interview ke apa ke, ambillah rambut Tok Imam. Tak jadi nah. Jangan duk buat tu nah. Nabi nah, kehebatan Nabi, pakaian Nabi pun menjadi ubat. Diriwayatkan oleh Sayyidatina Asma, izar Nabi satu ketika Sayyidatina Asma ni siapa? Anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia simpan kain izar Nabi. Kain izar Nabi tu kain apa? Ingat tak? Awal dulu lah, 400 tahun yang lepas kita bincang. Kain izar Nabi tu yang hak bawah kan pakaian ihram tu, pakaian ihram kan, yang atas tu kita panggil rida, yang bawah tu kita panggil izar. Jadi Sayyidatina Asma dia simpan kain izar Nabi yang bawah ni. Jadi satu ketika ada seorang sahabat anaknya sakit. Maka dia nak buat apa? Maka dia minta bantuan pada Sayyidatina Asma. Maka Sayyidatina Asma bagi kain izar Nabi pada sahabat tadi. Sembuh penyakit anak sahabat tadi. Keberkatan pada kain izar Nabi. Bukan setakat itu saja, bahkan air kencing Nabi. Ingat tak kisah bagaimana air kencing Nabi, tuan-tuan? Panjang pula kisah ni. Kita hadis bab pakaian je, cerita pergi hadis tu kemudian lah kita cerita bab mukjizat Nabi nanti insya-Allah. Mungkin tuan-tuan tak percaya, tapi itu kelebihan yang ada pada Nabi, bukan kelebihan yang ada pada makhluk zaman kita sekarang ni. Itu kelebihan pada Nabi, kena bezakan. Baik. Hadis seterusnya kan habus siyab ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Sama juga, cumanya hadis yang ketiga saya nak tunjukkan perbezaan pada tuan-tuan dalam rantaian sanad adalah hadatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi qala hadatsana Abu Tumailah. Sama hadis ni ada Abu Tumailah juga, an Abdul Mukminin bin Khalid Abdullah bin Buradah an ummihi an Ummi Salamah. Ada satu lagi pertambahan dalam rawi ni, nama dia an ummi. Ummi ni siapa? Mak kepada Abdullah bin Buraidah. Dalam rantaian hadis-hadis yang dua tadi tak ada nama maknya, an ummihi tak ada. Tapi dalam hadis yang ketiga ada an ummihi. Kenapa? Dalam disebutkan oleh Imam Tirmizi mengatakan bahawa inilah riwayat yang paling sahih. Sebab ada satu lagi perawi ataupun dalam rantaian sanad ni yang tertinggal dalam sanad-sanad yang sebelum ini. Jadi dikata apa? Kana Abu Sa'id bila Rasulullah SAW albasul qamis. Sama juga Nabi SAW suka pakai qamis. حدثنا عبد الله بن محمد الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني أبي ابن ميسرة القيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قال كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسخ. Sesungguhnya pergelangan, mana lengan baju Nabi tadi sampai ke mana? Sampai kepada rusukh. Ini dipanggil rusukh. Rusukh, pergelangan tangan. Yang mana tulang sini dengan tulang sini antaranya dipanggil qa'. Ini dipanggil tulang sini dipanggil qa', qa'. Sini dipanggil qursa'. Qursa'. Jadi gabungan daripada dua ini akhirlah rusukh.
Saya teringat satu kisah bila sebut Qa' ni tuan. Kalau tuan-tuan rajin pergi Taif, kalau kita pergi Taif nah. Siapa pernah pergi Taif? Kalau pergi umrah ke kan, ada package Taif. Sekarang ni banyak travel buat Taif free. Pergilah tuan-tuan pergi Taif, tuan-tuan akan pergi satu masjid, nama dia Masjid Qa'. Masjid Qa'. Masjid Qa' ni kalau ikut sejarah dia, ada kaitan dengan tangan Nabi. Nabi bila sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana bersembunyi daripada halau, dia dihalau oleh siapa? Masa dia peristiwa ni, peristiwa tahun kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita belajar sirah Nabi, tahun sedih dia tu bila mana wafatnya isteri baginda Sayyidatina Khadijah, kemudian wafatnya pak cik dia, dia sedih. Lalu dia berdakwah, dia keluar dengan siapa nama? Dengan Zaid bin Harithah. Pergilah mereka ke Taif nak berdakwah. Sampai di Taif, dia ni dihalak oleh kaum Bani Thaqif. Kaum Bani Thaqif. Mana dalam perjalanan mereka lagi daripada kaum Bani Thaqif, mereka berehat di satu kawasan yang masa ketika itu belum jadi masjid lagi. Zaman sekarang dia jadi masjid. Nabi sembunyi di kawasan tersebut. Jadi ketika nak bangun daripada duduk bersembunyi tadi, tekan satu batu, yang mana batu tu ada kesan tapak tangan Nabi. Itulah nama dia Masjid Qa'. Masjid Qa'. Berdekatan dengan Masjid Qa' ni ada satu masjid lagi dipanggil Masjid Ad-Das. Masjid Ad-Das. Masjid Ad-Das ni apa pula tuan-tuan? Masjid Ad-Das ni lah masjid yang mana Sayyidina Ad-Das ni merupakan orang pertama yang memeluk Islam di Taif. Orang pertama yang memeluk Islam di Taif, Sayyidina Ad-Das. Kenapa? Dialah orang pertama yang bagi nak minum pada Nabi SAW ketika itu duduk tengah berteduh. Dia bagi pada Nabi, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, maka ditanya, wahai Muhammad, apa benda yang kamu baca ni? Inilah kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia terus masuk Islam, Sayyidina Ad-Das. Tuan-tuan pergi di Taif, Masjid Ad-Das dan juga Masjid Qa'. Masjid Qa' ditutup sepenuhnya. Masjid Ad-Das masih ada digunakan lagi untuk orang sembahyang. Tuan-tuan tengoklah kalau ada kesempatan pergi Taif. Taif ni kawasan dia tanah tinggi macam Cameron Highland. Ada cable car. Ramai jemaah bukan nak tengok masjid tu, nak tengok cable car. Itu masalahnya. Ustaz, cable car mana Ustaz? Tu kilang minyak wangi kan Ustaz? Pergi tanya kilang minyak wangi. Kita duk cerita pasal sejarah. Antara satu lagi ulama Fatani, ulama tanah Melayu kita meninggal juga di Taif. Dikebumikan di satu masjid. Masjid apa dia? Abdullah bin Abbas. Masjid Abdullah bin Abbas. Tuan-tuan pergi satu makam, di makam Abdullah bin Abbas tu ada satu makam lagi sebelah dia, makam Syekh Ahmad Fatani. Dimakamkan di Masjid Abdullah bin Abbas di Taif sana. Pergi Taif itu bukan nak merasa tengok kabel car. Last sekali mesti makan kan Ustaz? Betul, makan nasi unta. Itu dia ingatnya. Itu dia pergi trip tu, bukan ingat sejarah saja, dia tengok ingat makannya tu. Payah kan. Trip yang paling ingat sekali dalam umrah apa? Trip makan Ustaz. Ustaz bawa makan tu sedap, Ustaz tu makan. Dia ingat makan je. Payah juga kadang kita ni di umrah. Allahu akbar kan. Ambil peluang, ambil teliti. Tuan-tuan kalau ada rezeki kan, tak payah tunggu ustaz-ustaz nak pergi makan Ma'lah umpamanya. Makan Ma'lah, makam siapa? Sayyidatina Khadijah dimakamkan. Pergi Ma'lah tu jalan kaki tuan-tuan. Baru syok. Ini teksi tahan kan. Ni Ma'lah 25 rial. Mahal, kedekut. Sudah bergaduh dengan driver teksi. Baik jalan kaki, exercise mendapat. Bukan jauh mana Ma'lah tu. Kalau tuan-tuan katalah tuan-tuan duduk daripada ikut jalan apa nama Allahumma salli alaihi wasallam, ikut daripada Hilton dengan Millennium tu, dengan tu senang nak pergi jumpa Ma'lah. Senang. Berdekatan dengan Masjidil Haram tu ada satu lagi makam Syubaikah. Syubaikah dekat dengan Masjidil Haram. Itu pun jarang orang tu. Makam tu pasal apa orang tak tahu? Pasal dah tutup dengan projek-projek, orang tak tahu situ ada makam rupanya dekat Masjidil Haram tu. Hatta rumah kelahiran Nabi, hatta rumah Nabi duduk dengan Sayyidatina Aisyah, Khadijah pun dah tak ada dah. Tempat Nabi lahir jadi pustakaan. Pergi pustakaan nak baca buku tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk pustakaan, tapi pustakaan tak boleh masuk. Kan payah tu. Payah lah.
Allahu akbar itu dia baik. Sambung balik. Itu cerita bab Qa' tadi masjid Qa'. Kemudian bila sebut pasal pergelangan tadi tuan-tuan, Nabi cukup-cukup saja pergelangan dia, tidak lebih, tidak terlampau singkat, cukup-cukup. Kenapa? Lebih dia ada berkaitan dengan isbal kaki dan juga isbal tangan. Kenapa? Kalau kita lebih pakai jubah ada perbincangan tuan-tuan bab tentang isbal ni. Tahu isbal? Pakai jubah atau seluar tu lebih pada mata kaki ni, buka lali ni lebih. Ada pendapat yang ekstrim, syadid tuan-tuan, hukum dia haram, syadid, ekstrim. Walhal Nabi jelaskan dalam hadis dah. Ada satu hadis Nabi kata isbal tak boleh, satu lagi Nabi kata isbal boleh. Kenapa? Kalau tak ada padanya yang orang pakai tu khuyala ni sifat apa? Sombong, bongkak. Kita pergi kerja biasanya memang terlebih sikit kan, bukannya kita sifat bongkak ke tidak, dah memang pakai yang begitu, betul? Lainlah pakaian yang Nabi masukkan yang bongkak tadi, umpama macam raja-raja kan, mereka suka pakai labu-labu, umpamanya dulu-dulu pakai raja-raja dulu-dulu. Tuan-tuan tengok cerita-cerita orang putih kan, saya tengok cerita orang Melayu, yang orang putih saya tak tengok. Payah kan drama Melayu tengok dia pakai macam mana-mana. Itu yang Nabi kata khuyala, sombong, pakai lengan kan. Sebab itu Nabi kata pakai yang cukup-cukup. Kenapa? Sebab apa? Nanti bila nak solat, nanti mulalah kita lipat semayang basah kan, tak nak turun balik. Hukumnya apa tuan-tuan dalam mazhab Syafi'i? Kalau kita semayang dalam keadaan lengan berlipat, makruh hukumnya, makruh semayang lengan berlipat. Jadi kalau pakaian kita memang lengan pendek, tak payah nak lipat-lipat dah. Kalau lengan panjang, lepaskan kalau kita nak semayang. Kalau tidak, hukumnya jadi makruh. Sama juga isbal, kita punya seluar kaki kan, kalau kita dah memang kakinya panjang, tak payahlah bila nak semayang tu lipat, lepaskan je, tak apa kan. Yang masalahnya orang ada yang syadid tu, isbal tu kalau boleh nak atas daripada buku lali pakainya, tak nak bawah tu, haram. Siap kata siapa buat itu masuk neraka. Payah pasal Nabi tak pakai macam tu. Itu masalahnya. Nak pula kalau jenis syadid, minta maaf kata tu, ada jenis lagi ekstrim apa, Nabi tu terbelah sikit kain kena duri kan, terduri, elok kain ni dibelahnya pula, nak jadi ikut sunnah betul-betul katanya. Siapa tak buat bid'ah. Payah. Ada tuan-tuan, saya jumpa orang jenis macam tu. Tak boleh tolak langsung dengan bab isbal ni. Memang Nabi dah beritahu hadis ni kata boleh, hadis kata tak boleh. Maka ulama kata bila bertemu hadis yang dua ni, yang sahih dua-dua ini, maka ambil keluar jalan ni tak ada masalah lah. Kita bila dah berkeluar dua benda perkara macam ini, tak ada masalah. Ini masalah kita bergaduh benda tu, banyak benda isu tak settle lagi, jadi bergaduh bab panjang tak panjang, tak ada masalah. Allahu akbar. Isu akidah punya banyak sekarang ni, isu itu dipersalahkan. Pasal pakai lebih masuk neraka, isu akidah terus, tak pasal-pasal. Lepas tu baru-baru ni keluar pula viral, ada seorang ustaz yang mengkafirkan ustaz-ustaz kita ni. Habib Ali dikafirkan, Ustaz Muhadir Jo dikafirkan. Allahu akbar. Islam ni saya betul tuan-tuan, Ahli Sunnah wal Jamaah ni mudah tuan-tuan. Kita ni tak ada tugas, tak ada tanggungjawab pada kita. Orang ni kafir, orang ni kafir. Tak ada, tu bukan tugas Ahli Sunnah wal Jamaah. Tugas Ahli Sunnah wal Jamaah jemput orang masuk Islam, buat ibadah betul-betul. Tu je, tak ada pun ni tak ikut sunnah Nabi ni kafir ni. Senang je macam tu. Itu bukan tugas kita nak kata orang tu kafir. Itu bukan tugas Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah kita pegang akidah kita yang betul. Allah tu wujud, tu je kita nak tahu. Dan dia wujud bila makan, bila zaman, bila sifat, bila jangan disifatkan Allah tu ada tu letak kat tempat. Saya tengok tu kat skrin tu ada Allah wujud tanpa tempat, bukan atas arash. Ada tengok skrin tu. Tuan-tuan baca tak? Tak baca tu. Nah, ada tujuan tu, tu akidah kita. Baru-baru ni multaqa di Sabah. Multaqa mufti-mufti ahli fatwa apa semua bersetuju mengatakan bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah pegangan rasmi akidah di Malaysia. Multaqa ulama. Jadi tiba-tiba kalau ada orang yang datang bawa tiba-tiba akidah yang berbeza, yang mana bukan Asy'ariyah dan Maturidiyah, kita sebagai Asy'ariyah dan Maturidiyah jangan hukum dia kafir. Itu bukan tugas kita. Walaupun dia berbeza, kita hanya nasihat dia lah. Nak macam mana? Kita tolong dia bawa jalan betul.
Tapi dia ni pula dia mula cucuk jarum. Tu kena berjaga tuan-tuan. Masya-Allah, cerita pasal baju sampai ke situ. Betul tu, nasihat-nasihat kena berhati betul-betul. Baik. Hadis terus. Kuat lagi berapa minit? 10 minit lagi. Masuk dah. Masuk dah. Lagi satu. Sempat lagi satu. Lagi satu ni panjang sikit hadisnya. Kalau yang ini dia cerita panjang sikit. Saya rasa cukuplah sini kot. Boleh dah. Panjang kan kena halau pula. Ni PKP ni ikut prosedur ni payah juga ni SOP ni. Tak apalah, mudah-mudahan tuan-tuan apa yang kita baca pada malam ini mudah-mudahan akan berikan pemahaman sedikit tentang keindahannya mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru tu saya ceramah di sini juga pasal pergigian. Siapa yang datang ingatlah saya cerita pasal pergigian. Kalau kita cerita pasal pergigian, itu pun sunnah Nabi tuan-tuan. Pasal gigi pun sunnah Nabi. Hatta gigi pakai siwak kita tu. Sunnah Nabi. Gosok gigi tak ada kayu siwak tapi kita pakai beruh gigi. Sama tak sunnah Nabi? Sunnah Nabi juga. Jangan pertikaikan. Kenapa Nabi pakai kayu, kau pakai beruh gigi, Colgate apa semua tu bid'ah? Payah. Sunnah Nabi ni kita sesuai ikut keadaan. Jangan kita perkecilkan konsep tu. Nabi pakai kayu, nak kayu tu je pula, payah. Padahal luas lagi tafsiran sunnah tu. Kita faham tu. Hatta kalau Nabi buat sunnah ni gosok gigi macam-macam. Pernah tak tuan-tuan gosok gigi ada doa, baca doa? Tak pernah kan? Allahumma bayyid bihi asnani. Tak pernah baca doa tu. Tak pernah tu, so nipu lah. Tahu? Jarang pada kita bila gosok gigi baca doa. Tak ada. Sunnah Nabi gosok gigi pakai sikit kayu siwak. Kalau kita diaplikasikan zaman sekarang pakai beruh gigi, pakailah, bacalah doa. Disebut oleh Imam Bajuri dalam hasyiah dia pasal doa ni. Imam Bajuri yang sebut doa tu, baca doa tu. Tak kena buat ceramah pergigian lah pula ni. Saya rasa cukup sajalah. Soal tu dah. Masuk dah, insya-Allah. Rasa apa yang baik datang daripada Allah, apa yang buruk atas kelemahan saya, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita lagi dalam bab ke-8 insya-Allah pada masa akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita dan kehadiran kita dalam majlis ini insya-Allah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami yang banyak kepadamu, ya Allah. Ampunilah dosa isteri dan anak kami, ya Allah. Ampunilah dosa jiran-jiran kami, ya Allah. Ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat sama ada masih hidup telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, berkatilah segala ilmu kami pelajari, ya Allah, supaya dapat kami amalkan dan sampaikan kepada orang lain, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan sebab-sebab ilmu yang kami dapat ni, ya Allah, kami menjadi bongkak dan riak, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat tersebut, ya Allah. Allah mahfazna min kulli fitnatin mudillah, washfina min kulli bala'in wa da'in wa saqami wa illah, waghfir lana min kulli ma'siyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tanggung atas tasbih kafarah juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.